Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita sama-sama mencintai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara cara kita mencintai Rasulullah sallallahu ialah kita memahami ajaran-ajaran Rasulullah SAW, terutamanya dalam kita belajar ilmu Al-Quran. Kerana Rasulullah SAW dialah orang yang pertama yang menjadi mufassir, yang menjelaskan kepada kita ayat-ayat Al-Quran sejak diturunkan wahyu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, kita yang belajar dan berusaha untuk memahami isi kandungan Al-Quran, kita adalah orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam. Pada hari ini, kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-136. InsyaAllah, pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-94 surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'taziruna ilaikum idza raja'tum ilaihim. قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Mereka akan menyatakan uzur kepada kamu apabila kamu kembali kepada mereka dari medan perang. Katakanlah, wahai Muhammad, janganlah kamu menyatakan uzur lagi. Kami tidak sekali-kali akan percaya kepada kamu. Kerana sesungguhnya Allah telah menerangkan kepada kami akan berita perihal kamu. Dan Allah serta Rasulnya akan melihat amal kamu. Sama ada kamu kembali beriman atau tetap kufur. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata untuk menerima balasan. Lalu ia menyatakan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa kalimah ya'tazirun pada ayat ke-94 surah At-Taubah yang memberi maksud mengemukakan uzur, menggunakan bentuk kata kerja sekarang dan akan datang. Perkataan ini memberi isyarat bahawa mereka terus-menerus akan mengemukakan alasan. Sebahagian ulama juga berpendapat penggunaan perkataan tersebut memberi isyarat bahawa mereka akan datang mengemukakan alasan, tetapi Rasulullah SAW menolak untuk mendengar dalih mereka. Profesor Dr. Muhammad
Quraisy Syihab menyatakan lagi bahawa lafaz seterusnya disambung dengan janganlah kamu mengemukakan uzur. Ini adalah jawapan yang tegas. Hal ini disebabkan sekiranya kita mengizinkan seseorang menyampaikan uzur, maka ada kemungkinan kita menerimanya atau paling tidak memberinya harapan tentang kebenaran. Tetapi jika dari awal kita telah menolak untuk mendengar alasan, maka peluang yang sangat nipis untuk membenarkannya. Lafaz wasayarallahu amalakum wa rasuluh yang bermaksud dan Allah serta Rasulnya akan melihat amal kamu sama ada kamu kembali beriman atau tetap kufur, dapat difahami sebagai ajakan bertaubat dan juga dapat difahami dengan maksud ancaman buat orang munafik. Manakala bagi lafaz turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah yang bermaksud kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara yang ghaib dan yang nyata untuk menerima balasan. Mengisyaratkan bahawa manusia yang derhaka dan enggan kembali kepada Allah, mereka tidak akan dapat mengelak daripada dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dimuliakan, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-94 surah At-Taubah ini dengan menyatakan bahawa ayat ke-94 surah At-Taubah ini menceritakan tentang sikap dan karenah orang munafik yang telah melakukan pelbagai helah untuk tidak turut serta berperang di medan jihad menentang orang kafir. Mereka telah mengemukakan pelbagai alasan dan sumpah palsu. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan pada ayat seterusnya mengenai pakatan jahat orang munafik dan orang kafir yang telah menggunakan topeng untuk menutup niat jahat mereka, hendak menghancurkan agama Islam iaitu dengan cara mendirikan sebuah masjid yang dinamakan sebagai Masjid Dirar sebagai cabaran kepada masjid yang telah dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid Dirar ialah masjid yang membawa bencana dan kerosakan, iaitu berlawanan dengan Masjid Taqwa. Manakala Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-94 surah At-Taubah ini dengan menyatakan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa yang dilakukan oleh orang munafik yang tidak mahu ke medan perang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Tabuk selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat kembali ke Madinah. Qatadah berpendapat bahawa ayat ini turun mengenai Abdullah ibnu Ubay. Dia bersumpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas baginda kembali dari Tabuk. Kemudian Abdullah bin Ubay tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi dan meminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerima alasannya, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menolak dalih yang diberikan. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-94 surah At-Taubah ini menjelaskan bahawa selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang beriman itu telah pulang kelak dari peperangan Tabuk dengan selamat, kemudiannya orang kaya yang munafik akan datang mengemukakan alasan. Mereka akan meminta maaf dan mengemukakan pelbagai alasan untuk tidak pergi. Ayat ini menjelaskan bahawa orang yang munafik, sekiranya mereka ingin berbuat baik, mereka perlulah berusaha memperbaiki diri dengan pembuktian amalan. Hamka menyatakan bahawa ayat ke-94 surah At-Taubah ini sebagai salah satu cara untuk menyelidik diri sendiri dari sifat munafik di zaman sekarang ini. Hal ini disebabkan terdapat ramai yang melakukan kebaikan, tetapi sebaliknya mereka berpura-pura dan tidak ikhlas melakukannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua amalan yang gaib yang tidak nampak oleh mata kasar. Allah mengetahui setiap isi hati manusia, apatah lagi perbuatan manusia yang nyata. Manakala Dr. Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi ketika mentafsirkan ayat ke-94 surah At-Taubah ini menyatakan bahawa janji palsu itu lambat laun akan terdedah jua. Apa yang disembunyikan oleh orang munafik tidak akan berpanjangan kerana Allah Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala menilai sesuai apa yang diniatkan oleh hamba-Nya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-94 surah At-Taubah menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat yang
ke-94 surah At-Taubah ini menjelaskan perintah Allah SWT kepada orang beriman supaya tetap teguh dengan agama Allah. Selain itu, orang beriman juga diperintahkan supaya taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta menghindari perbuatan munafik yang menyebabkan umat Islam menjadi lemah dan hancur. Orang munafik sangat bahaya dan mereka boleh menyebabkan umat Islam menjadi semakin teruk dan kucar-kacir. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, ayat ke-94 surah At-Taubah ini memberikan peringatan kepada kita supaya menjauhi sifat munafik dalam diri sendiri. Ini kerana perbuatan tersebut akan menimbulkan perasaan berpura-pura beriman dan tidak ikhlas melakukan sesuatu perkara. Akibatnya umat Islam akan berpecah kerana saling bermusuhan. Seterusnya menjadi lemah dan hilang kekuatan. Apabila menjadi lemah, maka umat Islam mudah diserang dan dikalahkan oleh pihak musuh, serta agak sukar untuk umat Islam bangkit semula dan mencapai kemenangan. Selain itu, orang beriman sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan semua perkara untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir ayat 45. Fasatazkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Kiranya kamu tetap berdegil sekarang, maka kamu sudah tentu akan mengetahui kebenaran apa yang aku katakan kepada kamu, dan aku senantiasa menyerahkan urusanku bulat-bulat kepada Allah untuk memeliharaku. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan keadaan hamba-hambanya. Selain itu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, masalul mujahidi fi sabilillah wallahu a'lamu biman yujahidu fi sabilih kama salis saimil qaim wa tawakkal Allah lil mujahidi fi sabilih bi an yatawaffahu an yudkhilahu al jannah aw yarji'ahu saliman ma'a ajrin aw ghanimah. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang berjihad dan Allah lebih mengetahui siapa yang berjihad di jalan Allah. Ia seperti seorang yang berpuasa, solat malam dan berdiri membaca ayat-ayat Allah. Sekiranya ia meninggal dunia, dimasukkan ke dalam syurga, atau sampai orang yang berjihad di jalan Allah kembali bersama ganjaran atau harta rampasan perang. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-94 surah At-Taubah ini ialah, pertama, setiap orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala hendaklah sentiasa taat kepada perintah Allah dan Rasulullah SAW. Kedua, umat Islam hendaklah menghindari perbuatan sifat munafik. Sifat munafik ini membuatkan kita jadi berpura-pura melakukan sesuatu, tetapi hakikatnya menolak apa yang diajarkan oleh Islam. Sifat munafik ini menjadi sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, umat Islam hendaklah sentiasa melazimi diri dengan solat sunat taubah dan sentiasa memperbaiki diri dengan amalan yang saleh. Tuan-tuan, puan-puan para pendengar yang dimuliakan, sekian saja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.